Tanah adalah pemberi nyawa. Tanah menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan menjadi makanan kepada binatang. Binatang dan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan kepada kita, manusia. Dari gunung kita dapat hujan, dari lembah kita dapat sungai, dari tanah kita perolehi kehidupan. Di Sabah, Malaysia, penduduk Kampung Tiga, Kampung Rantai, Kampung Denggeliwang, dan kampung-kampung lain di sekitaran Bundu Apinapin masih berjuang untuk pengiktirafan hak milik kepada tanah yang mereka telah diami sejak dari nenek moyang lagi. Ini adalah cerita mereka. Di antara bukit-bukit yang dipenuhi dengan hutan, penduduk Bundu Apinapin telah menemui kebuntuan dalam tuntutan terhadap tanah mereka melalui undang-undang. Seperti kayu-kayu yang terikat di antara satu dengan lain, jalan laluan adalah terhad. Galus Atoy, penyelaras program hak tanah PAKOS, menerangkan pertempuran undang-undang yang dihadapi oleh penduduk akibat pembalakan di atas tanah adat mereka. Ya, isu yang dihadapi oleh komuniti di kawasan Bundu atau kawasan Kampung Tiga, Kampung Bundu, Kampung Rantai dan Kampung Negeliwang adalah salah satu contoh di mana komuniti sendiri terpaksa berhadapan dengan pihak kerajaan demi untuk mempertahankan kawasan tadahan air komuniti daripada terus dirosakkan ataupun dibalak. Isu pembalakan di Bundu ini, di kawasan Bundu ini adalah sebagai satu alasan untuk membina projek pipe gravity untuk 4 kampung. Jadi persoalannya, mengapa harus membina kemudahan asas itu dengan mengorbankan alam sekitar ataupun hanya melalui pembalakan. Ya, jadi kes ini telah dibawa ke mahkamah pada tahun 2003 dan menang pada tahun 2008. Walaupun menang di mahkamah, tetapi kerajaan yang telah diarahkan untuk membayar sejumlah RM100,000 kepada komuniti. Jadi pihak komuniti tidak berapa gembira karena pihak syarikat yang sudah mengaut keuntungan banyak karena sudah membalak di kawasan tersebut tidak dikenakan apa-apa tindakan. Dan kawasan ini juga adalah kawasan yang telah diwartakan sebagai kawasan tadahan air. Mengapa aktiviti pembalakan dibenarkan dalam kawasan tadahan air? Nah, pada masa yang sama kawasan ini adalah kawasan tradisi, kawasan tanah adat komuniti, khususnya tanah adat untuk Kampung Tiga Bundu Apinapin. Kejayaan di mahkamah tidak mengakhiri cerita yang dihadapi oleh penduduk Bundu Apinapin. Pada tahun 1993, semudah Jalah dibuang ke dalam air. Kerajaan telah meletakkan Kampung Tiga dan separuh daripada Kampung Bundu ke dalam zon tadahan air. Adalah dipercayai bahawa tindakan ini diambil akibat daripada tindak balas kepada bantahan pembalakan oleh penduduk Bundu Apinapin pada tahun 1997. Pengerusi Pertubuhan Rakyat Kampung Tiga, Iging Sasya, membencangkan kesan zon tadahan air di kampung itu. Di Kampung Tiga ini, di Kampung Tiga sama termasuk di Kampung Bundu, ada 2 kampung. Ini termasuk dalam gadget tadahan air kerajaan. Jadi apabila kami merayu kepada kerajaan melalui kami punya wakil rakyat, mau supaya kawasan tanah kami dikeluarkan daripada gadget tadahan air. Karena ini kami rasa menjadi masalah orang kampung lah. Jadi pada waktu kami berjumpa dengan jabatan kerajaan, khususnya
di jabatan tanah mengenai dengan kawasan tanah kami yang termasuk dalam tadahan air. Mengenai dengan pembukaan ataupun penanaman atau memajukan tanah ini atau tanah masing-masing. Kerajaan katakan, kamu masih belum dilarang. Kamu tidak dilarang lah untuk membuat kerja ataupun mengusaha tanah masing-masing. Cuma dia punya masalah, kami tidak dapat memohon tanah di jabatan tanah untuk kami punya kawasan itu sebagai milik kami sendiri. Itu saja saya punya masalah sekarang. Kami tidak dapat memohon. Kami sudah membuat borang permohonan. Seluruh penduduk di kampung 3 termasuk kampung Bundu membuat permohonan pada bulan yang lalu dan sudah kami hantar di jabatan tanah. Tapi sampai sekarang kami jabatan tanah belum proses kami punya permohonan. Oleh itu, menuntut hak tanah adat telah menjadi sangat sukar, seperti berdepan dengan satu tebing yang terlalu tinggi untuk didaki. Inci Eging coba untuk mencari jalan penyelesaian, seperti mencari tangga untuk mendaki tebing curam ini. Dia menunjukkan sempadan yang bermasalah pada peta 3 dimensi. Kawasan perkampungan yang di sini, kawasan perkampungan, kawasan tanah kami yang Banang Kuning ini. Taman Benjaran Kroko atau Taman Negara, ini Banang Merah. Dan sementara Banang yang separuh merah, orange, ini adalah kawasan pemburuan orang kampung, termasuk di bahagian hutan tebal dan sedikit di bahagian taman-taman Sabah. Tedahan air ataupun sempadan tedahan air kerajaan yang benang biru tua ini. Inilah kawasan tedahan air kerajaan. Bermakna kami di kawasan Kampung 3 ini, termasuk kami punya kawasan tanah, termasuk dalam kawasan tedahan air kerajaan. Dan sebahagian di sini adalah kampung Bundu. Dan peta ini juga kami gunakan untuk bahan rujukan kami untuk menuntut kawasan kami kepada kerajaan supaya kawasan kami ini dapat dikeluarkan daripada kawasan tedahan air. Karena semua ini tempat kami ini, penduduk kampung ini telah menetap di kampung ini lebih kurang 7 generasi sehingga sekarang. Jadi oleh itu kami amat berharaplah agar yang punya kawasan dapat dikeluarkan oleh kerajaan. Dengan hak tanah adat terperangkap di dalam zon tedahan air, maka jelas bahwa keselamatan hak milik tanah penduduk Bundu Apin-Apin sudah terancam. Seperti bunga yang tidak boleh berkembang tanpa cabang yang sehat, begitulah petani penduduk Bundu Apin-Apin yang tidak boleh hidup tanpa tanah mereka. Christopher Kunjan, pengurusi pertubuhan rakyat, memakat menerangkan sumber mata pencarian community di Bundu Apin-Apin. Kebanyakan penduduk di sini bergantung kepada hasil tanaman padi
padi bukit dan padi sawah sebagai salah satu sumber makanan utama di kampung ini. Kami punya kawasan memang berbukit bukau, tetapi yang sesuai ditanam di sini adalah hasil tanaman padi bukit, yaitu di tanah tinggi. Dan selain daripada itu, ramai juga penduduk kami yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, ada juga yang bekerja di swasta, dan ya lebih ramai yang bercucuk tanam. Sebagai contoh, tanaman halia, tanaman sayur-sayuran, dan sebagainya, banyak lagi. Selain kepentingan tanah untuk kehidupan, penduduk kampung mempunyai ikatan emosi kepada tanah sebagai pewaris. Riklem Kunjan, seorang muda, percaya bahwa pengekalan budaya adalah bergantung kepada kehadiran yang berterusan ke atas tanah itu. Lagipun, amalan tradisi adalah hasil karya berus budaya yang indah. Pada pendapat saya, kepentingan bagi masyarakat kami dari segi NCR atau adat dan budaya kami, bagi saya sangat penting, bukan saja kepada generasi sekarang tetapi kepada generasi kami yang akan datang. Salah satu sebabnya adalah adat dan budaya kami adalah adat yang telah kami warisi sejak dari nenek moyang dulu, sejak 2 generasi yang lalu. Jadi saya sebagai belia di kampung ini sangat menitik beratkan kebudayaan dan adat resam kami yang kami pegang, sebab ianya sangat penting untuk menjaga kami punya budaya, sebab inilah kami dipanggil dusun, orang dusun, dan budaya kami adalah apa yang kami telah warisi dari nenek moyang kami. Jadi secara keseluruhannya bagi saya kepentingan adat dan budaya kami ini perlu diwarisi, bukan saja dari kami tetapi kepada generasi yang akan datang, sebab itulah yang menjadikan kami sebagai orang asal di kampung ini. Keinginan untuk memupuk golongan muda dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak seorang itu adalah ciri semula jadi yang dikongsikan oleh semua manusia di setiap dunia. Di Bundu Apin-Apin, Heliwati Tuna, seorang guru kampung 3, membincangkan kebimbangan beliau untuk generasi akan datang. Karena jika tidak ada hak ke atas tanah, bermaksud tidak ada tanah untuk kanak-kanak. Masalah yang dihadapi di kampung ini adalah kampung ini telah digazetkan sebagai kawasan tedahan air kerajaan yang dimana tidak dipersetujui oleh semua penduduk kampung di sini. Dan kesan daripada penggazetan tedahan air ini adalah mendatangkan kerumitan atau kesusahan bagi kami seluruh penduduk kampung ini untuk memiliki hak asasi kami sebagai penduduk asal di sini, terutama sekali untuk generasi muda dan generasi masa akan datang, di mana jika kawasan ini masih digazet dan tidak dikeluarkan daripada gazet tedahan air kerajaan, maka generasi kami tidak mempunyai harta yang kekal. Jadi kami sangat berharap kawasan perkampungan ini dikeluarkan daripada tedahan air kerajaan untuk memudahkan kami meneruskan kehidupan, meneruskan generasi muda meneruskan kehidupan sebagai orang asal di sini dan mencari makan di kampung ini. Sebuah rumah wujud untuk memberikan keselamatan. Salah satu yang paling selesa adalah berada di dalam rumah sendiri, sebab dinding dan atap memberikan perlindungan. Tetapi
Bagaimanakah jika Anda tahu bahwa rumah Anda mungkin tidak sentiasa menjadi milik Anda? Bagaimanakah jika seorang datang dan mengambilnya? Saya kira ini geran ini yang menentukan bahwa kawasan atau tanah kami masing-masing, lot kami masing-masing, supaya kami boleh tahu, kami pasti bahwa tanah itu adalah milik kami. Itu amat penting. Dan selain dari itu kami takut juga, atau kami risau lah, kalau kami punya lot tanah tidak ada geran dan tiada tanda sebagai pemilikan tanah itu sebagai milik kami sendiri. Kami takut kalau mungkin orang luar dia memohon di kawasan kami dan akhir-akhir nanti kemungkinan orang lain yang dapat. Jadi kami tidak ada tanah lah. Tapi itulah kepentingan kami supaya kami memiliki garan.